Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kita akan lihat tajuk kedua, falsafah dalam kehidupan. Okey. Untuk pengetahuan semua, ini ialah kuliah yang ketiga rasanya untuk topik yang kedua. Jadi pastikan para pelajar berada pada kelas yang betul, iaitu falsafah dan isu semasa. Falsafah dan isu semasa. Jadi mohon maaf atas kelewatan kerana Ustaz ada perbincangan tadi. Okay, Ustaz ada discussion pada pagi tadi. Tak ingat nak maklum awal. Jadi para pelajar boleh ulang kaji pada topik yang pertama kan. Jadi hari ini kita akan tengok topik yang kedua, tajuk yang kedua iaitu falsafah dalam kehidupan. Jadi bagi para pelajar yang menghadapi masalah untuk scan QR code, boleh bagi secara manually dalam grup WhatsApp kita. Jadi di situ akan ada uh, uh, penambahan nama secara manual lah akan dilakukan selepas habis kelas. Okey, baik. Hari ini ialah berkaitan dengan falsafah dalam kehidupan sebab pada sebelum ni kita dah tengok berkaitan dengan maksud falsafah. Okey, maksud falsafah dan apa yang ada di sebalik falsafah rukun negara dan lain-lain lah. Okey, baik. Jadi pada hari ini falsafah dan kehidupan iaitu hasil pembelajaran pada kuliah pada pagi ini menjelaskan perkembangan disiplin ilmu falsafah serta pembahagian ilmu falsafah kepada falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Jadi yang pertama sekali para pelajar yang dikasihi sekalian, akan mengetahui jenis falsafah. Iaitu falsafah ini ada dua, iaitu teori dan juga yang kedua ialah secara praktikal. Yang kedua menghuraikan cabang-cabang utama falsafah yang ada dalam teori dan juga praktikal. Dan juga yang ketiga menganalisis perkembangan dan kemunculan terbaru dalam dunia falsafah. Okey, ini ialah maksud falsafah. Jadi semua dah makruf dan juga maklum kan. Pada minggu lepas kita dah tengok apa yang dimaksudkan dengan falsafah itu sendiri. Minggu lepas ataupun 2 minggu lepas kan dah tengok berkaitan dengan falsafah. Itu boleh jadi dalam kamus dewan dinyatakan bahawa pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. Ini falsafah, maksud falsafah. Tapi yang menyatakan falsafah the mother of science, mampu untuk merungkai segala pertanyaan dan dikatakan telah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu. Suatu penilaian kehidupan yang bersifat sistematik dan logik. Okey, yang keempat iaitu falsafah berbentuk abstrak kerana falsafah merupakan suatu kaedah bagi mengkaji perkara yang berkaitan dengan konsep untuk menentukan kebenaran. Okey, jadi ini maksud-maksud yang ada di sebalik falsafah itu sendiri. Boleh guna mana-mana pengertian pun tidak ada masalah. Cuma apabila kita letak sahaja falsafah di barat, ia memberi satu perspektif yang berbeza. Antaranya ialah yang pertama dinyatakan falsafah di barat ini bermaksud love of wisdom, memberikan panduan untuk melahirkan suatu kehidupan yang baik dan bahagia, berkait rapat dengan kefahaman keagamaan, berfokuskan manusia dan kemanusiaan. Okey, jadi cuba tengok di situ, ia berkait rapat dengan faham keagamaan dan juga fokus kepada manusia, perkara kemanusiaan. Okey. Jadi maksudnya apabila kita sebut sahaja falsafah, ia tidak dapat diasingkan dengan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ia tidak boleh dibincangkan secara berasingan daripada manusia. Jadi maksudnya tanpa manusia maka tidak adalah falsafah. Tidak ada manusia maka tidak adalah filosofi. Sebab manusia ialah objek kepada falsafah. Okey, yang kedua ialah natural philosophy. Berteori tentang realiti dan sifat alam, berfokuskan alam tabi'i. Jadi apabila manusia menceritakan berkaitan dengan falsafah, maka ia secara automatik tidak lari untuk membincangkan apa yang ada di sekeliling. Di sekeliling kita apa yang ada? Ada alam semula jadi, ada realiti dan juga ada alam tabi'i. Realiti maksudnya realiti yang kita hidup di sekarang ni. Kemudiannya alam semesta ialah alam yang kita ada di semualah.
Okay, ada yang slow ke internet? Okay, jap saya tengok. Ya, topik 2. Ya, betul. Kita dah topik kedua sekarang ni. Ada yang tanya Ustaz topik berapa kita sekarang ni. Kita topik 2 sekarang ni. Kita berada pada topik 2 iaitu falsafah dan kehidupan. Falsafah dan kehidupan. Boleh Okey, yang ketiga ialah aktiviti intelektual yang cuba menyelesaikan masalah berfokuskan akademik tanpa kaitan dengan kearifan dan kehidupan manusia. Jadi boleh jadi falsafah ini ialah satu intellectual activity. Aktiviti intelektual maksudnya secara ilmiah menyelesaikan masalah. Faham tak secara ilmiah dan juga bukan secara ilmiah. Secara ilmiah bermaksud mempunyai konsep kaedah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Manakala tanpa ilmiah maksudnya dia menyelesaikan masalah secara biasa-biasa sahaja. Ataupun tiba-tiba dah selesai dah masalah tu tanpa dia menyelesaikannya. Okay. Berfokuskan akademik tanpa kaitan dengan kearifan dan kehidupan manusia. Okay, baik Falsafah mempunyai orientasi berbeza yang membolehkan takrifan berbeza. Okey, baik. Persamaannya pada ciri penyelesaian masalah, problem solving, menggunakan hujah, rasional dan logikal atau bersifat logik simbolik yang bersifat matematikal. Falsafah bersifat justifikasi, rasional dan konseptual. Jadi apabila cerita sahaja tentang falsafah ini, cuba tengok pada line yang tepi ni Kalau pelajar tak boleh dengar, boleh log out semula dan juga masuk semula dalam link Webex ni mungkin sebab berat ni, mungkin ramai yang ada pada kuliah pagi ni Okey, iaitu falsafah mempunyai orientasi berbeza, maka takrifan pun berbeza. Maka jangan hairan sekiranya kamu jumpa pelbagai definisi kepada falsafah. Itu perkara yang normal. Kemudiannya dalam masa yang sama, persamaannya falsafah ini pada ciri menyelesaikan masalah, iaitu menggunakan hujah, rasional dan juga logik. Jadi masing-masing mempunyai falsafah tersendiri, okey, dalam menyelesaikan masalah yang ada. Jadi janganlah rasa apabila kita berfalsafah hanya kita sahaja yang betul. Ini salah satu perkara yang tidak tepatlah. Apabila kita berfalsafah, orang lain juga berfalsafah, maka semua falsafah yang ada itu betul selagi mana tidak melanggar undang-undang yang ditetapkan. Okey, selagi mana ada hujah, ada rasional, maka ia menyelesaikan masalah, maka ia dianggap sebagai falsafah. Okey, seterusnya iaitu falsafah di timur. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, sekarang ni kita akan tengok falsafah di timur. Tadi kita tengok falsafah di barat kan? Hari ni sekarang ni kita tengok falsafah di timur. Itu yang pertama tidak bersifat konseptual. Jadi apabila sebut saja falsafah di timur, dia bukanlah satu konsep. Dia pelbagai bentuk. Dan juga yang kedua, berkait rapat dengan faham keagamaan. Dan juga hikmah itu bermaksud wisdom. Yang ketiga, lebih kepada kaedah induktif dan metafizikal yang menghuraikan realiti mengikut pandangan yang tidak semestinya berdasarkan hujah rasional semata-mata. Poin yang ketiga ni nak beritahu bahawa ia juga bersifat metafizik, iaitu menghuraikan realiti mengikut pandangan yang tidak semestinya berdasarkan hujah rasional semata-mata. Maksudnya apabila dia ada unsur keagamaan, maka ia bukanlah semata-mata berkaitan dengan aktiviti intelektual sahaja. Maksudnya boleh jadi ia ialah satu perkara yang tidak boleh dinampak. Para pelajar pernah dengar apa yang dimaksudkan dengan metafizikal? Ada yang pernah dengar ke maksud metafizik? Apa maksud metafizik? Metafizik ialah satu perkara yang tidak boleh diketahui oleh panca indera kita. Itu metafizik. Beyond our sense. Jadi kita tak boleh nak nampak. Kita tak boleh nak tahu. Tapi perkara itu ada dan juga wujud. Okey, baik. Okey, inilah apa yang dinyatakan di dalam falsafah. Iaitu agama dan juga akal yang memainkan peranan. Okey, itu yang pertama.
Kemudiannya kita ada ontologi. Ontologi ni juga termasuk dalam metafizik, perkara-perkara asas yang tak boleh dinampak. Kita ada epistemologi. Epistemologi bermaksud sumber ilmu. Kita ada logik. Okey, logik. Faham? Logik menggunakan ilmiah akal. Kita ada aksiologi. Aksiologi ni pun samalah, iaitu sumber ilmu juga. Jadi perkara-perkara tersebut ialah perkara yang perlu digarap. Dan juga kadang-kadang datang begitu sahaja, kita hanya perlu menerimanya kerana ia merupakan satu perkara yang absolute, perkara yang betul. Okey, baik. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, okey, cuba tengok di hadapan. Okey, cuba tengok di hadapan. Sekarang ni kita akan tengok falsafah, cabang, persoalan dan penyelesaian. Okey, jadi kalau kita tengok secara umumnya, cabang falsafah itu dia ada yang pertama metafizik, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga dia ada aksiologi. Okey. Sama ada ia ialah logik didaktif ataupun induktif, yang tu nanti kita akan tengoklah. Induktif maksudnya daripada khusus kepada umum. Kalau umum kepada khusus itu ialah didaktif. Okey. Sekali lagi Ustaz ulang. Apabila perkara itu daripada umum kepada khusus, itu ialah logik didaktif. Logik apa? Logik didaktif. Okay, maksudnya kita cerita tentang umum dulu, lepas tu barulah kita fikir yang khusus. Okey. Kemudiannya dari sudut khusus kepada umum, itu ialah induktif. Khusus kepada umum itu ialah induktif. Okey, kalau didaktif ni seperti kita cerita tentang falsafah umum, falsafah umum, kemudian kita masuk falsafah secara spesifik. Falsafah secara barat, falsafah timur, falsafah agama, falsafah Malaysia, falsafah pelajar. Jadi kita semakin mengecil. Apabila kita semakin mengecil, itu ialah didaktif. Sekiranya cerita daripada khusus kepada umum, mula-mula cerita dulu falsafah yang spesifik, cerita dulu perkara yang mendalam, kemudiannya kepada umum, kepada umum, kepada umum, itu ialah induktif. Okey, boleh. Boleh para pelajar dikasihi sekalian. Jadi semua mesti mengetahui apa yang dimaksudkan dengan cabang falsafah. Yang pertama ialah metafizik, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Okey. Cuba tengok apa yang maksudkan dengan metafizik. Metafizik ialah realiti dan juga kewujudan yang ada sekarang dan juga apa yang ada di orang kata di sebalik mata kasar kita. Itu metafizik lah. Yang kedua ialah epistemologi, teori pengetahuan perihal mengetahui. Jadi apabila kita nak tahu, mestilah kita mempunyai asas kepada nak tahu. Okay, asas kepada ilmu. Okey, kamu contohnya ambil kursus apa? Kamu ambil kursus sains marine contohnya. Boleh ambil contohlah. Kamu ambil kursus sains, kamu ambil program sains marine. Jadi di sini orang tanya kepada kamu, apakah yang masukkan dengan marine? Marine itu. Apakah ilmu kepada marine? Apakah sumber? Apakah asasnya? Jadi kalau kamu boleh mengetahui apakah sumber kepada asas kepada ilmu marine, maka kamu mengetahui epistemologi terhadap ilmu tersebut. Okay, boleh faham? Epistemologi ialah sumber ilmu. Okey, aksiologi pula lebih mendalam, iaitu nilai estetika ilmu. Apa yang ada di sebalik ilmu tersebut? Okey, adakah ilmu itu bermanfaat ataupun ilmu itu hanya sekadar ilmu, tidak memberi manfaat, ataupun ilmu tersebut mempunyai nilai yang boleh diambil istifadah. Jadi di sini aksiologi dia lebih bersifat apa yang ada di sebalik. Okey, boleh Okey, seterusnya kita akan tengok persoalan. Apakah alam semesta, kehidupan dan kebebasan? Apakah yang boleh diketahui, bagaimana kita mengetahui, apakah sumber pengetahuan, sejauh manakah ia boleh dipercayai? Okey. Mula-mula persoalan tu ialah soalan yang mudah dulu. Cuba tengok. Apakah alam semesta? Apakah kehidupan? Apakah kebebasan? Okey, mula-mula itu soalan yang general lah, soalan yang general. Ini namanya ialah logik didaktif. Logik didaktif, maksudnya daripada umum kepada khusus. Jadi kalau orang tanya kepada kamu, apakah alam semesta? Apa dia alam semesta? Alam yang kita hidup lah. Apakah maksud kehidupan? Kehidupan
kehidupan lah. Kita bernyawa, kita makan, kita minum, kita berkomunikasi, itu kehidupan. Apakah kebebasan? Kebebasan ialah kita boleh buat apa sahaja. Okey, pergi kepada soalan yang khusus sikit. Apakah yang boleh diketahui? Perkara yang boleh diketahui ialah perkara yang boleh dicerap oleh akal kita. Bagaimana kita mengetahui? Melalui ilmu yang ada, melalui rasional, melalui hujah. Apakah sumber kepada pengetahuan? Sumber pengetahuan sama ada daripada agama ataupun daripada buku ataupun daripada alam semesta. Sejauh mana ia boleh dipercayai? Sejauh mana ilmu kita tu boleh dipercayai? Jadi kita jawab 100% boleh dipercayai sebab ia ialah ilmu berdasarkan kepada hujah. 2 tambah 2 sama dengan 4. 5 tambah 5 sama dengan 10. Betul? Boleh percaya tak ilmu tu? Boleh lah. Sebab apa? Sebab dibuktikan dengan rasional dan juga hujah. Okey. Kemudiannya pergilah soalan yang lebih spesifik lagi. Apakah hakikat kebagusan? Apakah hakikat kebaikan? Apakah perkara yang patut diutamakan? Apakah yang patut disukai? Apakah yang patut menjadi cantik? Apakah yang rasa bagus? Maksudnya dia tanya perkara-perkara yang lebih spesifik lagi. Bila kita kena tahu ilmu tu ilmu yang orang kata berkaitan dengan kehidupan, dia tanya pula kepada kita, apakah kehidupan itu satu kenikmatan? Apakah kehidupan itu satu perkara yang mesti dicapai? Jadi dia tanya lebih mendalam lagi. Okay, boleh Jadi apabila kita sebut sahaja berkaitan dengan logik, berkaitan dengan falsafah, ia akan pergi kepada cycle iaitu falsafah barat, falsafah timur dan juga falsafah Islam. Ini yang kita akan sentuh sepanjang semester kita. Okey, cuba tengok dalam falsafah kita ada perkembangan, itu yang pertama. Dalam masa yang sama dalam falsafah kita ada cabang, sama ada theoretical ataupun practical. Kemudiannya dalam falsafah kita ada falsafah yang baru. Kemudiannya dalam falsafah kita ada disiplin. Disiplin pun sama jugalah, sama ada disiplin itu theoretical ataupun practical. Okey, kita tengok para pelajar yang dikasihi sekalian, cabang-cabang dalam ilmu falsafah. Okey, cabang yang ada dalam ilmu falsafah terbagi kepada dua. Yang pertama theoretical, nazariyah. Yang kedua ialah practical, amaliyah. Jadi kalau teori-teori itu dalam bahasa Arab nazari. Nazariyah. Kena ingat nazariyah ialah teori. Sekiranya practical, amaliyah. Okey, cuba tengok sama ada falsafah itu falsafah yang secara teori, falsafah secara praktikal ataupun falsafah secara baru, falsafah yang baru digarap. Yang pertama apabila kita sebut saja falsafah teori, ia ialah epistemologi, metafizik, psikologi dan juga ontologi. Okey, ini ialah perkara-perkara yang teori. Faham tak teori? Maksudnya ia berasaskan kepada satu hujah. Okey, ia ialah berasaskan kepada satu hujah. Kenapa manusia itu cantik? Contohnya kan. Jadi secara teorinya manusia itu cantik apabila ia mengenakan pakaian yang cantik dan juga mempunyai sedikit orang kata make up di muka. Itu teori secara teorinya. Tapi kita tak tahulah secara betul ke ataupun tak betul. Sebab itu hanyalah secara teori sahaja. Bagaimana nak jadi pelajar yang cemerlang? Ustaz tanya kepada kamu, bagaimana nak jadi seorang pelajar yang cemerlang? Iaitu kamu kata yang pertama kena ikut apa kata pensyarah. Yang kedua kena hadir ke kuliah. Yang ketiga kena jawab exam. Yang keempat kena buat kuis. Yang kelima kena buat assessment dan juga tugasan. Jadi itu ialah secara teori. Itu ialah secara teori nak menjadi pelajar yang cemerlang. Jadi apakah secara praktikalnya? Jadi barulah masuk kepada yang kedua, praktis. Praktis maksud dia praktikal iaitu secara amali, iaitu sama ada falsafah dari sudut politik. Okey, bagaimana manusia di Malaysia berpolitik. Yang kedua, bagaimana berekonomi. Yang ketiga, peradaban. Jadi bagaimana kita antara satu sama lain ini berkomunikasi. Bagaimana pelajar dengan pelajar yang lain berkomunikasi melalui WhatsApp,
Kemudiannya ada hubungan dalam membuat assessment, assignment. Jadi itu maksudnya dari sudut praktikal. Faham tak? Dari sudut amali. Sebab pelajar tu dia duduk dalam grup WhatsApp satu, dia pun berbincang antara satu sama lain. Dia pun bincang, okey bagaimana kita nak buat tugasan ni? Bagaimana kita nak buat tugasan ni? Jadi kita pun berdiskus. Itu ialah praktikal. Okey. Kemudiannya barulah masuk kepada falsafah yang baru, iaitu adanya falsafah dari sudut teknologi dan juga falsafah organisasi dan juga falsafah ekologi. Ekologi ialah secara orang kata secara tempatan, secara tempatan. Okey baik, cuba tengok para pelajar yang dikasihi sekalian, cuba tengok falsafah teoretikal. Cuba tengok di hadapan. Iaitu falsafah yang merujuk kepada persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual yang mendalam. Sebab itu saya tanya tadi. Okey. Bagaimana cara untuk menjadi seorang pelajar yang berjaya? Apabila kamu nak jawab tu, kamu perlu berfikir tak? Saya tanya. Okey, nak jadi pelajar berjaya mula-mula sekali kena dengar kata ibu bapa. Kamu kena apa? Kena berfikir. Sebab apa? Sebab dia ada banyak step dia perlukan kepada ilmiah. Jadi falsafah yang merujuk kepada persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual yang mendalam. Maksudnya kalau orang tanya kepada para pelajar satu-satu isu, perkara tersebut perlu difikirkan terdahulu, maka ia ialah melibatkan pemikiran falsafah. Okey, yang kedua, diskusinya, perbincangannya tidak mempunyai apa-apa kegunaan yang nyata, tetapi ia menjawab keinginan untuk mengetahui satu perkara yang dasar itu. Okey, jadi bila kamu nak berjaya kena masuk dalam kuliah, dengan kuliah secara online dan juga dalam masa yang sama para pelajar perlu memasuki peperiksaan akhir. Jadi para pelajar boleh berbincang, boleh mengetahui apa perkara yang perlu dan juga tak perlu. Tapi itu hanyalah dasar je lah. Okay. Dan juga apabila sebut sahaja secara teoretikal, contohnya dalam bidang metafizik pun perkara teoretikal, epistemologi, aksiologi dan logik pun perkara yang teoretikal. Okey, dalam bidang metafizik contohnya, okey, selepas kehidupan di dunia, adakah ia ada kehidupan yang lain? Saya tanya kepada kamu kan. Selepas kehidupan di dunia, adakah ada kehidupan yang lain? Ada tak? Jadi para pelajar jawab apa? Ada. Okey, ada. Okey, apa bukti kamu kata ada? Cuba jawab, Kamal. Apa bukti kamu kata ada? Okey, dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kata ada. Okey. Ini bermaksud secara teorinya kamu mengetahui bahawa dalam agama, dalam Al-Quran ada beritahu lepas daripada kehidupan dunia ada kehidupan yang satu lagi dinamakan sebagai kehidupan akhirat. Betul? Jadi melalui apa dia? Melalui teori yang dinyatakan oleh Al-Quran. Okey, adakah ia berbentuk praktikal? Bukan. Ia bukannya berbentuk praktikal sebab kita belum mengalaminya lagi. Alam akhirat tidak ada lagi. Yang ada ialah alam dunia sahaja. Itu ialah maksud teori. Okey. Falsafah teori ialah falsafah yang hanya teori berdasarkan kepada ilmu hujah rasional tetapi kita tidak mengalaminya lagi. Kita akan mengalaminya lagi. Okey. Itu falsafah teoretikal lah. Jadi Ustaz rasa semua boleh faham kat situ ya. Benda yang tak nampak, benda yang kita jelas secara abstrak, secara hujah tapi tidak lagi hidup padanya, maka tidak lagi secara realiti, maka itu ialah teoretikal sahaja. Okey, cuba tengok di hadapan. Falsafah teoretikal ialah falsafah metafizik, falsafah hakikat dan kewujudan. Okey, maksudnya itu maksud metafizik. Kemudian kita ada epistemologi, falsafah ilmu dan kebenaran. Maksudnya kena ada ilmu, kena ada kebenaran barulah kita boleh berpijak pada ilmu yang nyata, dunia yang nyata. Kemudiannya ada falsafah psikologi. Ada falsafah hakikat sifat dan potensi keinsanan. Dan juga yang terakhir estetik, teori perasaan dan kecantikan. Okay, itu pun teoretikal juga.
Okey, seterusnya falsafah praktikal. Okey, semua para pelajar yang dikasihi sekalian cuba tengok, iaitu falsafah praktikal. Ia merupakan perbincangan falsafah yang boleh digunakan dalam disiplin tertentu. Nampak tak dia kata apa? Boleh digunakan. Maksudnya praktikal. Contohnya ialah falsafah politik, falsafah ekonomi dan falsafah sosial. Jadi ia perlu dilakukan. Kalau politik mestilah perlu dibuat. Tak boleh biar begitu saja. Mestilah berpolitik. Orang berpolitik bagaimana? Buat undi, nak majoriti apa semua kan. Ekonomi bagaimana nak kembangkan ekonomi. Adakah boleh teori saja ekonomi? Tak boleh. Kena ada secara praktikal. Maksudnya yang hidup ini perlu berjual beli. Supaya apa? Supaya ekonomi naik, meningkat. Boleh faham? Tak boleh ekonomi itu duduk dalam buku, duduk dalam handset sahaja ekonomi itu. Tak boleh. Dia perlu dipraktikkan. Ia perlu dibuat secara realiti. Begitu juga dengan falsafah sosial. Okey, baik. Antara falsafah praktikal ialah etika. Falsafah akhlak baik dan juga buruk. Baik dan juga buruk tu ialah praktikal kan? Para pelajar hadir ke kelas secara online. Baik ke tak baik? Falsafah baik kan? Jadi itu ialah practicality yang baik. Kalau para pelajar tidak hadir ke kelas, itu perkara yang buruk. Falsafah politik, falsafah kerajaan dan governance negara. Falsafah ekonomi, falsafah pengagihan kekayaan dan keadilan. Falsafah peradaban, falsafah perkembangan budaya dan ketamadunan dan tamadun manusia, kemanusiaan. Okey. Kemudiannya barulah masuk kepada kemunculan falsafah-falsafah yang baru. Okey, sama ada alam sekitar ke, teknologi ke dan sebagainya. Baik, Okey, apabila kita sebut tentang falsafah ekonomi, sebelum ni tidak ada falsafah ekonomi kan? Jadi bagaimana falsafah ekonomi ni tiba-tiba ada? Sebab ia adalah satu perkara yang praktikal dan juga wajib perlu buat untuk menambahkan tamadun, untuk menambahkan kualiti kehidupan manusia. Okey, apabila sebut saja falsafah ekonomi membincangkan tentang perkara dan persoalan dasar mengenai ekonomi, contohnya, apakah dimaksudkan dengan keadilan ekonomi? Bagaimana kita boleh mencapai keadilan dalam allocation of resources secara adil kepada semua lapisan masyarakat? Nombor 3, bagaimana keadilan itu boleh dipraktikkan dalam konteks ekonomi, khususnya dalam membahagikan sumber antara lapisan masyarakat yang berbeza-beza. Hasil daripada pemikiran falsafah mengenai ekonomi, boleh diguna pakai supaya dasar ekonomi itu lebih adil dalam pembahagian sumber. Ia dapat membantu kerajaan dalam membentuk polisi-polisi yang lebih adil. Dengan itu lebih mudah diterima oleh masyarakat umum dan tidak ada pertikaian yang fundamental mengenai dasar kerajaan mengenai pembahagian ekonomi. Jadi apabila ekonomi ini dibincangkan secara teori, ia perlulah dimasukkan juga secara falsafah. Jadi apabila kita sebut saja falsafah, maka ia menjurus kepada kebaikan. Begitu juga dengan politik. Okey, para pelajar, bila sebut saja falsafah politik, ia mestilah perkara yang baiklah, perkara yang baguslah. Contohnya, apakah yang dimaksudkan dengan government atau konsep kerajaan? Apakah bentuk kerajaan yang baik? Apakah ciri-ciri good governance? Memberi hasil yang praktikal dan boleh menjadi nasihat kepada kerajaan tentang bagaimana untuk mentadbir suatu negara itu dalam sistem kerajaan seperti demokrasi dan sebagainya. Maksudnya jangan biarkan politik itu secara praktikal. Kena ada falsafahnya. Politik kena ada falsafah, ekonomi kena ada falsafah, even dalam kehidupan pun kena ada falsafah. Di dalam pelajaran pun kena ada falsafah. Dalam kehidupan, dalam orang kata kekeluargaan mesti ada falsafah. Apakah falsafah kamu sebagai seorang pelajar? Mesti ada kan? Mesti ada falsafah kamu sebagai seorang pelajar. Jadi kena ada satu falsafah dan juga mengapa falsafah itu perlu dibentuk. Okey, nanti kita akan bincangkan nanti. Okey, baik. Kemudiannya memberi hasil yang praktikal boleh nasihat. Okey, nombor 2, Plato dalam bukunya The Republic menganjurkan satu masyarakat yang ideal, prinsip-prinsip politik yang ideal yang mungkin boleh praktikkan oleh satu pemerintah itu.
Kesimpulannya, sistem kerajaan seperti demokrasi liberal, demokrasi Marxism dan komunisme adalah berkait dengan berpunca daripada falsafah. Liberal, demokrasi semuanya berkaitan dengan falsafah. Okey, begitu juga dengan falsafah alam sekitar, ia merujuk kepada alam sekitar lah. Apabila sebut saja falsafah alam sekitar, ia merujuk kepada alam sekitar. Sebab apa kita perlu mengembeling kita menggunakan alam sekitar dengan baik? Supaya tidak dieksploitasi suka hatilah. Sebab apa kita perlu menggunakan hutan, menggunakan lautan, menggunakan gunung ganang dengan baik? Supaya ia dapat mensejahterakan kehidupan kita dan juga tidak merosakkan alam. Kalau tidak ada falsafah alam sekitar, maka orang akan guna alam sekitar secara apa? Secara suka sajalah, ikut nafsu. Saja nak potong pokok, saja nak hancurkan bukit, saja nak tutup sungai ini tanpa ada sebab. Tak boleh lah. Mesti ada sebab, mesti ada justifikasi. Okey, boleh faham Okey, begitu juga dengan falsafah teknologi. Sebab apa perlunya kepada teknologi? Kerana teknologi yang begitu pesat selepas revolusi industri yang kedua di abad ke-19. Contohnya kita ada teknologi apa? Buat kereta, teknologi kapal terbang, teknologi telefon, teknologi internet dan sebagainya. Jadi di sini apakah fungsi kepada teknologi? Jawapannya tidak lain tidak bukan membantu manusia melicinkan urusan sehari-harian. Bayangkan kalau kita tidak ada internet ni, kamu nak belajar macam mana? Bayangkan kalau kamu tidak ada smartphone, kamu tidak ada laptop, nak belajar macam mana? Kamu kena hadir ke kuliah macam biasa lah. Tapi dalam keadaan pandemik, macam mana nak hadir? Ada masalah-masalah isu-isu berkaitan dengan nyawa, tak boleh nak hadir. Jadi akhirnya kamu pun stranded, tak boleh nak belajar. Jadi itu apabila ditanya kepada kamu apakah fungsi teknologi, ia melicinkan, ia memudahkan urusan sehari-harian. Okey, itu falsafah teknologi. Nah, misalnya teknologi pembuatan bom atom, senjata nuklear, teknologi berasaskan artificial intelligence yang boleh menghasilkan robot-robot yang mungkin mengambil alih kehidupan manusia suatu hari nanti. Sekarang ni dah ada robot kan? Ustaz tengok dalam internet, dalam YouTube, dalam video, ada satu restoran, saya tak pastilah di luar negara, dia menggunakan robot sebagai pelayan. Jadi robot tu kata nak ambil order apa, lepas tu dia pun pergi, dia pun datang dengan makanan-makanan yang diorder oleh, ditempah oleh orang. Jadi ini ialah teknologi lah. Ini ialah teknologi. Okey, persoalannya. Okey, para pelajar dan kisah sekalian, ini yang terakhir ni. Adakah falsafah bukan barat boleh diterima sebagai falsafah seperti falsafah di barat? Apabila kita sebut saja falsafah barat ni, ia mempunyai pelbagai orang kata ciri yang berbeza lah. Tapi persoalannya adakah boleh diterima? Jawapannya ada ya, ada tidak. Kalau menjawab ya, konsep falsafah tidak harus disempitkan tetapi dilonggarkan. Maksudnya kita boleh terima falsafah barat dengan teknologinya, dengan pelbagai love of wisdomnya, boleh kita guna. Semua jenis pemikiran yang mempunyai kesamaan sedikit sebanyak dalam ciri-ciri falsafah dalam kalangan ahli falsafah serata dunia sudah boleh terima sebagai falsafah. Walaupun barat ini tidak ada mempunyai falsafah yang absolut seperti falsafah dalam agama kita, tapi ia boleh diguna pakai juga. Nombor 3, falsafah haruslah bersifat inklusif supaya kita boleh menerima ilmu-ilmu yang lain tentang alam, manusia dan sebagainya dari luar masyarakat barat sebagai pemikiran falsafah. Ada yang jawab tidak boleh. Tak boleh dianggap falsafah barat tidak boleh diterima. Antaranya dia kata, apa yang terdapat dalam pemikiran timur itu lebih bersifat kajian mengenai cara hidup yang betul. Seperti yang terdapat dalam keagamaan mereka. Ia merupakan cara mereka membentangkan pandangan alam mereka yang tidak semestinya mempunyai satu sokongan yang rasional kerana bersifat metafizikal dan juga bersifat emosi. Ia tidak diterima sebagai kaedah yang legitimate ataupun yang sahih dalam falsafah barat. Jadi bagi mereka falsafah barat itu tidak boleh terimalah. Okey. Okey, jadi jawapannya apa dia? Jawapannya boleh diterimalah. Cuba tengok dia bagi jawapan bawah sekali. Pandangan ini tidak boleh terima dan tidak wajar kerana falsafah barat juga ada yang bersifat sedemikian, umpamanya teori-teori metafizik yang mereka mencerminkan pandangan alam semesta yang mungkin juga tidak mempunyai sokongan yang rasional 100% tetapi bersifat imaginatif tentang alam dan sebagainya. Jadi maksudnya dia boleh mengimajinasi alam.
Okey. Kalau dikatakan falsafah itu berasaskan hujah-hujah rasional dan sebagainya, bagaimana pula dengan falsafah pasca-modernism yang tidak berteraskan kepada hujah-hujah rasional tapi merupakan penentangan kepada rasionaliti sendiri. Aspek bukan rasional seperti emosi dan intuisi yang difahami oleh pasca-modernis sebagai logocentrism. Okey, ini ialah perbahasan sedikitlah. Sama ada falsafah barat itu boleh diterima ataupun tidak boleh diterima. Jadi jawapannya boleh diterima. Sebab apa? Sebab ia juga mempunyai satu sisi yang boleh diambil manfaat di sebaliknya. Okey, baik. Jadi ini ialah orang kata tajuk kita ni lah. Tajuk kita untuk kuliah 2 kita, falsafah, cabang-cabang ilmu falsafah, falsafah teori, falsafah praktikal, kemunculan falsafah-falsafah yang baru. Jadi di sini ada konsep, okey. Kemudian ada persoalan, apakah yang dinyatakan pembahagian ilmu falsafah. Okey, berikan contoh-contoh falsafah teoretikal, berikan contoh-contoh falsafah praktikal. Apakah fungsi falsafah dalam menangani kemunculan fenomena-fenomena terkini kehidupan? Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, untuk sedikit tugasan masing-masing, cuba tengok untuk tajuk, cuba tengok soalan yang bawah sekali. Apakah fungsi falsafah dalam menangani kemunculan fenomena-fenomena terkini kehidupan? Okey. Jadi Ustaz nak masing-masing secara dalam kumpulan sila jawab. Apakah fungsi falsafah dalam menangani kemunculan fenomena-fenomena terkini kehidupan? Jadi apa fenomena terkini kehidupan? Contohnya fenomena terkini kita ialah kita hidup dalam norma baharu. Betul ke tak? Betul kan? Dalam norma baharu sekarang ni kan, duduk di rumah depan komputer, tak jumpa pun lecturer, tak jumpa pun kawan-kawan, tetapi buat tugasan, tetapi dengar kuliah lecturer kan. Ini fenomena terbarulah. Jadi apakah fungsi falsafah? Apakah falsafah itu memberi satu perspektif yang baik, yang buruk terhadap norma baharu ataupun tidak? Jadi Ustaz nak para pelajar sekarang ni lontarkan soalan ni di dalam grup kumpulan masing-masing yang kecil itu. Kemudiannya dah ada jawapan, share di dalam grup WhatsApp kita. Ikut kumpulan. Jadi kumpulan nombor 1, nama kumpulan contohnya kumpulan falsafah Islam contohnya. Okey, dia pun jawab. Okey, fungsi falsafah dalam menangani fenomena terkini ialah sekian. Dengan falsafah kita dapat membentuk jati diri contohnya. Dengan falsafah kita dapat berfikir lebih mendalam terhadap pandemik yang hadir sekarang ni. Jadi cumanya Ustaz nak kamu lontarkan soalan ni, timbulkan isu dan juga jawab falsafah ini, apakah fungsi falsafah ini dalam menangani fenomena tersebut. Okey, kalau kamu rasa fenomena sekarang ni ialah belajar secara online, maka kamu kena jawab secara rasional lah. Sebab apa perlu kepada belajar secara online. Kalau kamu jawab norma baharu punya isu, maka perlu jawablah apakah fungsi falsafah dalam menangani masalah pada norma baharu. Okey, boleh Jadi Ustaz para pelajar hantar di dalam grup WhatsApp sebelum jam 10 pagi. Boleh? Ada 10 minit lagi. Ustaz sesuai. Ustaz, Ya, boleh. saya belum ada kumpulan lagi. First class hari ini.